Tak salah kau nak letak, tak salah juga kalau tak letak. Hai guys, Assalamualaikum, what's up, Fokin Asia. Welcome back to aku punya YouTube channel. Sebentar aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada anda yang telah subscribe. Dan aku nak minta maaf atas mungkin rupa aku yang tak berapa nak handsome sangat hari ni. Dengan ada jerawatnya, dengan baju tidurnya. So kenapa aku berpakaian simple macam ni? Sebab hari ni topik yang aku akan bawa adalah simple saja. Hari ni aku akan ajar macam mana nak kira pips dan aku akan beritahu apa itu break even dan macam mana nak guna break even. Kau mungkin macam pelik kan, Yud, takkan pips pun kau nak ajar, takkan break even pun nak ajar. Memang kena ajar. Aku dapat banyak PM dekat Telegram yang tanya pips tu apa, macam mana nak kira pips. Even dekat komen YouTube pun ada macam mana nak kira pips. Ada yang tanya aku BE tu apa, set BE tu apa. Macam contoh malam tadi aku ada bagi signal gold kan. Alhamdulillah running profit 90 pip. Lepas tu aku bagi, okay dah apa-apa benda set BE. Nak close all tak kisah, nak close half set BE. Ramai yang tanya yuk BE tu apa, set BE tu apa, BE tu apa. So pada anda-anda yang dah lama mungkin korang tak perlukan video ni. Tapi ada di antara kawan-kawan kita yang masih baru dan tak tahu apa itu pips dan macam mana nak set BE. So video tu aku akan explain melalui iPad. Aku tak akan explain melalui TradingView sebab mungkin orang tak faham ke cara nak guna TradingView tu dah lain lah. So comments korang pakai MT4 dekat phone apa, iPad apa semua benda. Jadi yang panjang-panjang aku bagi tadi itu adalah alasan kenapa aku berpakaian biasa. Okay guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita belajar apa itu pips dan macam mana nak kira pips. Dan apa itu break even dan macam mana nak guna break even. Okay guys, so kat sini aku akan tunjuk dulu dekat korang macam mana kita nak kira pips. Macam mana nak kita nak kira pips tu. So sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu pips. Macam mana eja pips, dia PIP. Bukan PIG tau, tu dah lain. Minta maaf, ni dah lain. Ni PIP apa itu pips? Pips adalah point in percentage. Point in percentage, PIP. Itu pip tu stand for point in percentage. So kalau macam aku bagi signal selalu kan, berapa pips, 28 pip apa semua tu, ni kat sini aku nak tunjuk. So kalau macam kat sini, contohlah kita entry dekat sini kan. Okay, kita entry kat sini atas ni, contoh ni dalam ni kita entry kat sini kan. Okay, sell, aku bagi sell lah katakan. So dia turun sampai sini ni, sampai sini, katakanlah sampai sini. Okay, sampai sini berapa pip? 68 pips. So kalau kau tanya, yuk macam mana kau tahu 68 pips? Ni nak tunjuk lah ni. First kau tengok kat sini. Kau tengok kat sini, nampak ni? Kau tengok kat sini atas tu. Nampak tak nombor atas tu? Atas tu. Ini adalah candle. Ni tak payah tahulah ni. Ini adalah point in percentage. Nampak tu atas tu. So macam mana nak kira dia? Okay, ambil first dekat telefon, dekat korang punya tablet, iPhone ke Lenovo ke Alcatel ke tak kisahlah. MT4 korang mesti ada macam ni. Ni benda ni. Ni benda ni. Ini adalah time frame. Ini time frame. Ni ada benda ni. Yang orang macam ada piramid tu. Tekan benda tu. Korang tekan benda tu. Nampak tak? Kat sini dia ada dua. Ada arrow ataupun ada trend line ni. Ni. Ini arrow. Dan ini adalah trend line. So kedua-dua ni boleh nak digunakan macam mana kita nak kira pips. Okay, itu satu. Kebanyakan cara, ada dua cara kita nak kira pips. Kadang-kadang orang akan kira macam ni. Ni melalui numbers ni, melalui nombor-nombor kat tepi ni. Tapi pada anda-anda yang baru, kalau korang tengok ni mungkin petak lah, kepala jadi terbalik lah kot. Pening nak kira-kira apa semua ni, dah jadi leceh. So kebanyakan trader dia akan menggunakan kat sini, nampak ni. Tu kat situ tu, nampak tak tu? 886 tu apa semua tu kan. Itu adalah point a percentage. Macam mana nak guna, aku akan tunjuk. So macam mana kita nak kira pips, kita tekan benda yang aku tunjuk tadi tu. Tekan situ, ambil trend line ataupun arrow. Mostly aku akan ambil trend line lah. Aku ambil trend line. So kita ambil je daripada sini. Ni kita entry kat sini kan tadi. Kita entry kat sini. So korang tarik je ke bawah. Tengok arrow ni. Tengok arrow ni. Aku tunjuk kat sini ni. Ni tengok kat sini tau nanti. So tengok ni daripada sini. Tengok. Aku turun ke bawah. Nampak tu. Berapa tu? 639. 639 tu bermaksud 639 point. Kalau kira 3 nombor tu dia dah jadi point. Maksudnya contoh macam ni kan. Tu contoh 1457 point. Ni kat sini 742 point. Point in percentage tadi kan. So kalau nak kira pip tu macam mana? Nak simple je. Sama je, cuma mostly orang kira pip, ada orang kira point. Aku dulu kadang-kadang kira point. Sebab point ni rasalah macam international lah sikit kononnya kan. Tapi kita kira pip je. So macam mana nak kira pip? Nampak tu 67 pip. Tapi yuk situ kan 670. Yes, buang angka belakang sekali tu. Angka yang kosong tu kau buang. Contoh sikit sini kan, 831. 833 point. Tapi kalau pip dia 83 pip. Faham tak? Macam ni. Ni 100 pip. Kira dalam 1000 point. Macam tu. Nampak tak? 369. 360 mana tadi? Kau ajar benda ni. 3 lantak lah. Tapi kau buang je nombor belakang tu. 393 ataupun 390 tu adalah 390 point. Tapi dia dalam 39 pip.
So macam mana korang nak kira PIP? Macam tu je. Contoh, okay, sekarang contoh kalau aku bagi signal kat sini lah kan. Contoh macam ni, bagi sel bla semua. Kira lah ni, macam aku cakap, okay, Alhamdulillah sekarang kita dah running 40 pip. Mana 40 pip? Inilah 40 pip, nampak? Macam tu, 40 pip, 406 tu. 400 point, 406 point bersamaan dengan 40 pip. Buanglah yang belakang tu. 3 tu buang. Ni 40 pip, 47 pip, 59 pip, 64 pip, 77 pip. Macam tu je. So, yuk, macam mana kira pip ni? Let's say lah, katakanlah kan. Okay, kita entry kat sini, dah running profit dalam katakanlah 30 pip lah, 30 pip. Okay, running profit kat sini. Okay, running profit sampai sini sampai sini, korang tengok sini. Running profit sampai sini. Kita entry kat sini tadi kan, dah running dalam 30 pip lah katakan. Kat situ 30 pip. Dah running 30 pip. So, apa maksud? Kalau korang entry dekat sini menggunakan lot 0.01, dia dah running dalam 30 pip, bermaksud dia dah profit dalam USD $3. $3. Dia dalam $3 lah. So kalau makin besar pip ni, makin besarlah keuntungan yang korang perolehi. Ataupun makin besar lot size yang korang buka, makin besarlah juga profit yang korang perolehi. Cumanya bila buka lot size besar ni, 30 tak sampai 30 pip pun kita boleh dapat dah $3. Maksudnya contoh buka satu, malah lah nak cakap pasal money management tu nanti. Kat sini aku nak tunjuk pip je. Faham tak? Maksudnya kalau 0.01 dapat 40 pip. Maksudnya korang dah dapat profit dalam 4 USD. Macam tu je 0.01. Maksudnya kalau korang buka layer 0.01 ni banyak-banyak layer sampai 3 layer. Satu ni 4 USD, 4, 8, 12. Maksudnya korang dah dapat 12 USD dengan 40 pip dengan menggunakan 0.01 punya lot size. Dengan layer 3 kali. So inilah profit yang korang dapat kalau menggunakan macam mana korang nak kira pip tu. So macam itulah. Itulah cara kira pip. Okay? So next kat sini aku nak tunjuk pula apa itu break even ataupun BE, set BE, sebab ini pun salah macam aku cakap tadi, ramai sangat yang tanya berkenaan dengan break even. So aku kongsikan break even tu macam ni. Break even ni adalah pagar ataupun break even ni memang benda tu dah memang ada dalam bisnes pun. So break even ni bermaksud contoh aku bagi secara praktikal. Korang entry kat sini kan. Okay, korang entry dekat sini lah katakanlah. Okay, sini adalah SL yang korang letak. So SL katakanlah berapa pip? Tadi dah ajarkan kira pip. So SL korang dalam berapa pip ni? Dalam 30 pip lah. 30 pip. Maksudnya kalau korang entry dekat sini, menggunakan ni, korang entry kat sini lot 0.01. Kalau setup tu hit SL, korang dah rugi sebanyak $3. Okay. So TP korang kat mana? Let's say lah, ni secara teori, secara praktikal dan secara contoh, kat sini korang punya TP. Okay, 65 pip. So 65 pip kan. Okay. So apa itu break even? Break even ni let's say lah katakanlah price kau entry kat sini. Price dah bergerak turun macam ni tau. Turun macam ni. So kat sini dah turun berapa pip? Dia dah turun sebanyak 45 pip. Lepas tu korang pun ataupun korang follow channel Signal ke, ataupun macam aku selalu bagi dekat goal kan, nak set BE. BE tu apa? BE tu stand for break down. Saya tak ada break even. Maksudnya letak dalam kadar selamat. Break even ni dia ibarat pagar keuntungan. Dia macam contoh kat sini kau letak 0.01, dia turun kat sini, dia turun tadi kan. Aduh, jap. Cop. Okay, tadi kan entry kat sini, SL atas ni, sini kau punya exit TP 60 pip kan tadi, 60 pip. Aduh, kenapa dia tak nak gerak pula ni? Okay, dalam 65 pip. So katakanlah dia dah jalan sampai sini 45 pip. Lepas tu kau nak pergi kedai makan ke, nak secure profit tu. Sebab price ni, dalam price ni dia anything boleh berlaku, anything can happen. Dia nak tiba-tiba reverse balik ke. So break even ni adalah SL kau ni edit kau ambil, kau letak dekat selepas entry point. Faham tak? Bermaksud kalau price tiba-tiba patah balik, dia dah profit kan tadi kat sini. Katakanlah kat sini dalam 40 pip. Kat sini 40 pip. Kau letak 0.01, kau dah profit dalam $4. Tapi tiba-tiba risau dia reverse ke atas ke apa balik, kau dah letak break even. SL korang tu kau dah letak selepas dah profit. Maksudnya kau dah letak selepas kau punya entry point sell. Maksudnya dekat bawah lah. Sell kat sini tadi kan, sell kat sini. So kau letak break even kat sini. So SL tu korang edit, kau letak SL dekat nombor yang break even ni lah. Nombor kat situ. So bermaksud bila price patah balik, hit kau punya break even, korang still profit. Dengan profit berapa? Sini entry, sini
20 pip. Break even kau 20 pip lah katakan. So daripada $4 tadi, tiba-tiba dia naik, dia hit kau punya break even, kau profit dalam $2. So mostly break even ni orang guna untuk secure dia punya profit lah. Contohlah dia orang dah profit. Contohlah macam ni kan. Okay. Sini dah jalan sampai sini dalam 170 pip. Ni sampai sini 170 pip. Okay, 170 pip. SL dia asalnya kat sini. SL nya asal kat sini. Tapi dah running 170 pip ni, dia orang nak break even, dia orang nak put break even. Break even ni ada dua cara. Sesetengah orang, macam aku belajar dulu, awal-awal dengan guru aku ajar dulu, break even dia suruh letak kat entry point. Macam ni. Macam tu. Letak SL tu, edit SL tu letak dekat entry point kita. Supaya kalau price datang balik, dia jadi zero lah. Dia jadi tak ada rugi, tak ada untung. Tapi aku tak suka buat macam tu. Aku tak suka buat. Aku set BE macam biasa je. Set BE 20 pip ke, 30 pip ke. So ada orang juga tanya, "Yok, nak set BE ni selepas berapa pip? Selepas berapa pip dah jalan?" Tak kisahlah nak 30 pip ke, 40 pip ke, 50 pip ke, tak kisah. Atas keselesaan masing-masing. So, let's say lah kat sini dia dah jalan 170 pip kan. Kau nak letak break even kat sini. Nak letak break even kat sini. So, bila price, maksudnya kat sini dah profit berapa? Sini dah profit dalam 75 pip. Maksudnya kau dah untung dalam dalam $7 macam tu kan. So, kalau hit break even ni, ini dah profit kau $7 daripada $11 ke $20 ke, dapatlah $7 sebab dia dah hit break even. So, better lah hit break even daripada dia patah balik, kau tak tahu tiba-tiba hit stop loss. Tu dah leceh. So, better hit break even daripada hit stop loss. Tapi benda ni atas keselesaan masing-masing. Ada orang suka guna, ada orang tak suka guna. Kalau macam aku jarang. Aku depends on aku punya trading style. Kalau aku nak letak, aku letak. Kalau aku tak letak, aku tahu apa yang aku buat. So, itu sahaja untuk pips, apa itu pips dan apa itu BE, break even, dan cara nak guna break even. Kalau korang tanya, "Yok, nak letak break even selepas 20 pip ke 30 pip ke?" Itu tak kisah. Aku kalau lepas 40 pip 50 pip pun aku belum tentu aku letak break even. Cuma aku mostly bagi tahu dalam group itu adalah apa orang kata, jaga-jaga. Aku bagi alert untuk korang. Tak semestinya aku buat. Aku bagi alert mungkin pada anda-anda yang tak tahu nak buat apa, nak secure profit ke apa semua. Pandai-pandailah korang manage korang punya capital. Aku hanya kongsikan apa. Selebihnya action masing-masing lah aku kongsikan, tak bermaksud korang wajib guna. Ini hanya pendedahan ataupun ilmu yang pada kawan-kawan kita yang bertanya. So itu saja untuk pips dan break even. Okay guys, itu saja berkenaan dengan point in percentage ataupun pips dan juga break even ataupun kita panggil BE. So berkenaan dengan break even ni, macam aku cakap tadi, benda ni tak adalah satu SOP yang tetap. Maksudnya dah jalan 40 pip, kau kena letak break even 10 pip. Dah jalan 70 pip, kau kena letak break even 20-30 pip. Benda ni tak ada satu rangka yang tetap. Kalau benda tu jadi macam ni, kau kena wajib buat macam ni. Benda ni adalah datang daripada keselesaan ataupun dengan cara trading style masing-masing. Kalau macam aku sendiri, macam aku cakap tadi, depends on aku punya cara. Dan juga depends on setup yang aku masuk. Aku tengok juga ada beberapa faktor yang macam kadang-kadang aku ada letak stop loss. Ada yang juga kadang-kadang aku tak letak stop loss dan TP. Ada time yang aku akan letak stop loss dan take profit. So benda ni tak adalah benda yang khusus ataupun benda yang wajib yang setiap kali kau entry kena letak stop loss TP apa semua. Benda ni perlu. Tak salah kau nak letak, tak salah juga kalau tak letak. Cara orang ni, cara orang ni. Cara kita, cara kita. Tujuan utama kita adalah make profit. Tujuan utama kita adalah mengauk keuntungan. So mana-mana cara sekalipun, kalau benda tu mendatangkan hasil ataupun mendatangkan keuntungan, tak kisah, go on je. Dah lepas 40 pip, kau nak letak break even dekat entry point ke? Dah running profit 70 pip, kau nak letak set BE 30 pip ke? So korang yang decide benda tu. Macam aku selalu sebut dalam channel, time aku bagi signal, okay, dah running 40 pip, nak close all boleh, nak close half ke? Maksudnya kalau kau nak hold, pandai-pandai set BE. Sebab sebenarnya pernah ada orang PM aku tahu kat Telegram, lepas aku bagi signal je, "Yok, boleh tak lepas ni kau bagi tahu bila nak close? Boleh tak bagi tahu waktu yang tepat, kau nak close ke nak close? Kalau nak hold, bagi tahu nak hold." Aku hormat benda tu. So jawapan aku nak bagi kat sini, itu semua adalah tanggungjawab korang. Korang punya capital bukan hak aku. Tujuan aku hanya bagi signal, sama ada buy ataupun sell. Jadi kalau aku dah bagi buy, ada rezeki tengah running 40 pip, 50 pip lah katakan. Contoh terdekat gold. Malam tadi kita dapat masuk dapat 90 pip. So kalau tak sampai 90 pip pun, kalau dah 50 pip, 60 pip, kau nak close, kau boleh close. Capital korang adalah tanggungjawab korang masing-masing. So korang kena faham satu benda pula. Aku bagi signal tu pula percuma je dekat public channel. Kalau benda tu dah running 50 pip, 30 pip lah katakan. Kalau kau rasa kau nak close, ambil je. Kau nak set BE, set BE. Aku hanya mampu bagi alert dalam group ataupun peringatan. Maksudnya, okay geng, dah running dah 50 pip. Macam aku cakap tadi, benda ni tak ada satu benda yang khusus ataupun SOP yang tetap wajib. Okay, jadi macam ni kena buat macam ni, jadi macam ni buat macam ni. Benda ni bergantung pada keselesaan masing-masing. Cara trading style orang tu masing-masing. Kau selesa cara ni, gunakan cara ni. So aku rasa itu saja video daripada aku kali ni. Aku harap apa yang aku kongsikan berkenaan kurang berkenaan dengan pips dan set BE itu mendatangkan manfaat dan kebaikan. Tambah lagi pada trader-trader yang baru yang duk tanya-tanya pips, break even apa semua tu. Banyak lagi soalan-soalan yang
Tapi aku faham pada anda-anda yang baru, insyaAllah yang mana aku mampu, aku akan kongsikan. Pergi ke kedai membeli candlestick. Kalau depo kita MC lagi, good luck, all the best. Assalamualaikum.